Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnia yang dapat kita sama-sama pada hari ini untuk menyambung kembali pengajian yang telah terberhenti buat sementara waktu. Okey, kita bercuti. Sepatutnya orang mengaji tak ada cuti, tapi kita cutilah kejap. Okey, sempena hari raya. Dan kebetulan saya pun ada beberapa urusan kerja yang tak dapat dielakkan menyebabkan kelas kita pada hari yang telah dijanjikan pada hari Selasa lepas itu terpaksa ditunda. Demikian saya meminta seribu kemaafan lah atas beberapa ni lah, kita panggil technical error technical error lah. Tak nak salahkan diri sendiri kan, salahkan technical. Alright, okay, so tak boleh nak borak panjang sebab kelas kita sejam je hari ni. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita yang berkisarkan tentang ahkamul fi'li. Ahkamul al-fi'li. Okay, kita dah sentuh sikit saya rasa berkenaan dengan ahkamul fi'li. So, suka untuk saya ingat balik apa yang telah kita belajar pada kelas-kelas yang lalu, yang mana kita telah berkenalan. Yang pertamanya kita telah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kalam. Yang mana kalam itu ada dia punya 4 ciri utama dia. Kalau tak cukup syarat dia, maka kalam tersebut tidak akan dipanggil kalam inda an-nuhat. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita dah berkenalan dengan komponen-komponen yang terdiri daripadanya, ataupun kalimah terdiri daripada komponen-komponen yang 3, iaitu sama ada kalimah tersebut ataupun perkataan tersebut sama ada ia adalah isim, kata nama, fa'il, kata kerja ataupun huruf. So kita dah tengok ciri-ciri yang membezakan antara isim, huruf dengan fa'il, ataupun isim, fa'il dan huruf. Seterusnya kita berkenalan dengan apa perbincangan induk kita dalam ilmu nahwu, iaitu berkenaan dengan i'rab. Yang mana kita telah berkenalan dengan hukum i'rab. Hukum i'rab ada 4: rafa', nasab, khafad dengan jazm. Kemudian kita dah berkenalan dengan kita panggil alamatul i'rab, alamatul al-i'rab. Okey. So alamatul i'rab bagi pada dua, ada sama ada alamatul i'rab tu berbentuk baris ataupun berbentuk huruf. Jadi sekarang ini kita akan membincangkan pula tentang af'al, fa'il. So pada kelas yang sebelum kita berhenti itu, kita sempat mengulang kaji tentang fa'il dan juga dia punya anwa'. Okay, kita dah tengoklah fa'il dengan anwa'. Sekarang ni kita akan tengok hukum fa'il. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-musannifu fal madhi maftuhul akhir abadan wal amru majzumun abadan
والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. Okey, baik. Jadi kat sini kita dah masuk berkenaan atau perbincangan kita pada hari ini berkisar tentang ahkam hukum fa'al. Yang mana kita dah tengok fa'al tu terbagi kepada 3. Fa'al madhi, mudhari' dan juga amar. Okey. Jadi kat sini kita akan tengok musannif dia memulakan perbincangan dia, okey, perbincangan tentang ahkamul fa'il dengan fa'il madhi. Yang mana dia kata fal madhi maftuhul akhiri abadan. Nampak bila sebab abadan tu maksudnya apa? Dia tidak berubah. Abadan tu maksudnya selama-lamanya. Fa'il madhi dia akan berbaris fathah selama-lamanya. Kat mana baris fathah yang kita nak tengok tu? Di hujung. Sebab tu dia maftuhul akhiri di hujung. Huruf yang terakhir dalam perkataan. Wal amru majzumun abadan. Nah, kita tahu madhi dengan amar dia adalah mabni. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidi al-arba'i. Okey. Fi'il mudhari' pula, so kita tengok fi'il madhi dia akan baris atas. Amar pula dia baris majzum, jazam. Okey, dia punya hukum i'rab dia, okey, hukum i'rab, alamat i'rab kita tengok lagi. Sekarang kita tengok hukum dia dulu. Okey, hukum yang pertama kita dah tahu. Dan mudhari' pula, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidi al-arba'i. Okey, so kat sini apa isyarat yang dibagi kat sini, dia cuba nak menerangkan perbezaan yang membezakan di antara fi'il mudhari' dan dua saudara dia yang lain. Yang mana fi'il mudhari' macam ni kita nak kenal pasti fi'il mudhari', kita akan dapat kenal pasti fi'il mudhari' dengan kita tengok sekiranya pada fi'il tersebut ada salah satu daripada huruf-huruf tambahan yang 4. Huruf tambahan ada 4. So kita dah buat singkatan dia, ana itu, maka fi'il mudhari' tersebut dia akan jadi marfu' abadan. Hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Nampak, walaupun dia guna kat sini abadan, tapi dia macam belajar ulum Quran, dia ada nasakh dengan mansukh. So ayat yang seterusnya dia menasahkan abadan tu. Okey, kenapa saya cakap dia menasahkan abadan? Sebab dia cakap so fi'il mudhari' ni dia akan hukum dia dah marfu' abadan. Hatta sehinggalah ada kemasukan kepadanya nasib dengan jazim. Maksudnya dia mu'rab lah. Kalau macam yang sebelum ni abadan dua ni, abadan ni, dia kat sini jelas. Yang mana dia mabni, dia akan kekal dalam satu keadaan sahaja. Okey, tapi fi'il mudhari' walaupun ada abadan kat sini, tapi dia ada yang menasahkan dia. Dia jadi macam ulum Quran pula, belajar nasakh mansukh kan. Okey, hukum asal dia ada bukan asal. So dia asal itu abadan, tapi dia cakap selagi mana tidak ada kemasukan nasib dengan jazim. Okey. Wa aqulu ba'da an bayyana al-musannifu anwa' al-af'al. So setelah mana musannif ataupun sahibul matan Ibnu Ajrum telah menerangkan jenis-jenis af'al, syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. So dia telah meneruskan perbincangannya berkenaan dengan hukum setiap daripada fi'il tersebut. Fahukmu al-fi'l al-madhi al-bina'u 'ala al-fathi. Nampak? Al-bina', nampak kat sini dia al-bina' 'ala al-fathi. Ini dia punya alamatul bina' dia. Kita cakap alamatul i'rab lah, alamatul al-bina' dia. Al-bina' 'ala al-fathi. Wa hadha al-fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. So fathah yang berada di hujung ni, di hujung
Fi'il madhi ni fathah dia ni sama ada dia zahir. Yang zahir kita tahu lah, zahir yang kita dapat baca, kita dapat lihat, ataupun dia muqaddar. Dia boleh jadi muqaddar juga. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan fathah zahir dengan fathah muqaddar? Mari kita tengok perbincangan dia. Okey, amal fathu az-zahiru fa fi sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamir raf'in mutaharrikin. Wa kadha fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Nahu akrama wa qaddama wa safara. Wa nahu safarat Zainabu wa hadarat Su'adu. Wa nahu radiya wa syaqiya. Wa nahnu sarwa wa badwa. Okey. Dia cakap, sekarang kita akan terangkan juga pula apakah yang dimaksud dengan fathah al-zahir. Fathah zahir ni dia akan berlaku pada fi'il madhi yang mana hujung dia adalah sahih. Sahih al-akhir. Apakah yang dimaksudkan dengan sahih tu? Sahih tu yang dimaksudkan dengan sahih adalah sekiranya huruf-huruf fi'il madhi itu tidak diakhiri dengan huruf salah satu daripada huruf sakit. Huruf sakit ada 3, alif waw ya. Selain daripada huruf alif waw ya ni kita panggil sebagai huruf sahih. Okey. So, dia cakap apa? Amal fathu zahir fa fi sahih al-akhiri. Yang mana dia ada sahih akhir dia. Itu yang pertama. Dan alladhi yang mana fi'il ni dia tidak, fi'il madhi tidak bersambung dengan wawul jamaah, tidak bersambung dengan wawul jamaah ataupun dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan dhamir rafa' mutaharrik pula. Ada kat bawah ni dia ada cerita. Kat ada. Dia ada cerita dhamir rafa' mutaharrik kat bawah ni. Okey. So sebagai contoh dia apa? Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiru wawan aw ya'an. So yang pertama dia cakap fathah zahir ni sahih akhir. Sahih akhir. So contoh dia adalah akrama, qaddama dengan safara. So nampak sini mim, dua mim ni pun mim dia, mim juga. Okey, ra ni yang mana ketiga-tiga contoh ni hujung huruf terakhirnya adalah huruf sahih, huruf yang selain daripada alif waw ya. Okey, contoh yang kedua dia bagi sini safarat Zainabu dengan wa hadarat Su'adu. Kenapa Zainabu? Kenapa tidak baca Zainabun? Kenapa baca Su'adu? Kenapa tidak baca Su'adun? Benda ni kita dah bincang pada pelajaran yang lepas, iaitu isim apa? Isim ghairu munsharif. Kenapa munsharif? Kerana terhimpun pada perkataan ni dua ilah far'iyah. Apakah ilah dia? Yang pertama alamiyah, yang kedua at-ta'nis bi ghairi al-alif. Kita buat revision sikitlah, takut nanti dah lupa. Okey. So ini yang dipanggil sebagai dhamir rafa' ini bukan dhamir rafa' mutaharrik lah, sebab dia tak ada baris. Tak apa, nanti kita tengok dhamir rafa' mutaharrik tu apa. Yang seterusnya dia cakap, begitu juga apa yang setiap daripada hujung perkataan tersebut huruf waw ataupun ya. Radiya dengan syaqiyah, sarwa dengan badwa. Okey. Jadi kat sini huruf illah pun termasuk juga. Okey, termasuk juga. Huruf illah ada 3, yang terkecuali adalah huruf alif. Huruf alif dia tidak tersenarai. So bila kita nampak sama ada yang pertama dia sahih akhir, yang kedua dia tidak bersambung dengan wawul jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik, ataupun fi'il madhi tersebut di hujung dia adalah huruf waw ataupun ya, maka alamatul bina dia adalah al-fath az-zahir, fathah yang zahir. Kita nampak sini.
Okey, itu selesai tentang perbincangan zahir pula. Kita tengok al-muqaddar. Al-muqaddar. Wa amma al-fathu al-muqaddaru fahuwa ala thalathati anwa'in. Li'annahu imma an yakuna muqaddaran lit-ta'addur. Wa hadha fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Nahwu da'a wa sa'a. Pak, sekarang kita berpindah pula perbincangan kita pada fathah muqaddar. Yang mana fathah muqaddar ni terbahagi kepada ada tiga jenis dia. Ada tiga kumpulan, tiga grup. Okay. Yang pertama, sama ada muqaddar disebabkan oleh ta'adzur. Ta'adzur. Ta'adzur ni kenapa? Bukan kenapa. Ta'adzur ni bila dia berlaku, bila mana hujung fi'il madhi tersebut, huruf akhir dia adalah huruf A, huruf alif. Contohnya da'a, sa'a, nampak? Ingat sa'a ni walaupun ya tapi dia bukan, kita tak panggil ya lah. Sebab ya tak ada titik, kita panggil sebagai alif maqsurah. Okey, yang ni jelas-jelas lah, terang-terang dia adalah alif. Kalau yang ni kita kena buka kelas imla lah, kenapa ada alif maqsurah di situ. Alif nama alif tapi dia tulis macam ya, itu kena ada kelas imla lah pula. Dia punya teknik penulisan dia panggil teknik penulisan. Okey. فكل منهما فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. So فكل منهما iaitu da'a dengan sa'a ni adalah fi'il madhi, yang mana fi'il madhi hukum dia adalah mabni. Apa alamat bina dia? Alamat bina dia fathah. Mana fathah kat sini dia tidak hadir dalam keadaan yang jelas. Dia hadir dalam keadaan muqaddar, yang ditakdirkan sahaja. Muqaddar kat mana dia muqaddar di atas alif ni. Muqaddarun ala alifi. Alal alifi dia ni. Seakan-akan kat sini ada, kat atas alif ni ada fathah. Okey. Man'a min zuhurihi at-ta'adzur. Kenapa dia, apa yang menghalangkan dia daripada untuk zahir adalah at-ta'adzur. Itu yang pertama, bahagian pertama. Bahagian kedua, wa imma ayakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah wa dhalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi wawu jama'atin nahwu katabu wa sa'idu fa kullun minhuma fi'lun madin mabniun 'ala al-fathin muqaddarin 'ala akhirih man'a min zuhri ishtighalu mahal bi harakatil al-munasibah. Okey? Nampak? Jadi yang first tadi disebabkan hujung huruf tu atau hujung huruf huruf fi'il madhi itu adalah alif. Jadi dia akan alamatul bina dia akan jadi fathah muqaddar. Okey. Sekarang jenis yang kedua pula, fathah muqaddar disebabkan apa? Disebabkan oleh munasabah. Lil munasabah, harf al munasabah. Okey. Apakah yang dimaksud dengan munasabah kat sini adalah pada setiap fi'il mudhari' yang mana bersambung dengan fi'il mudhari' itu adalah wawul jamaah. Wawul jamaah tu maksudnya apa? Hum ataupun antum. Antum. Tak. Hum saja, hum lah. Katabu, hum. Katabu. Okey. Hum katabu sa'idu. Jadi kat sini waw ni dipanggil sebagai wawul jamaah. Kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita kat sini jelas-jelas huruf terakhir untuk fi'il madhi ini adalah huruf ba. Tapi dia tidak dapat menzahirkan fathah dia disebabkan perlunya dia berbaris dengan satu baris yang serasi dengan huruf selepas dia. So kalau waw kena huruf dha, baris dhammah. Fa kullu minhuma, okey, katabu dengan sa'idu, fa kullu minhuma fi'lu madhin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih man'a min zuhuri. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia tidak dapat zahir? Apa yang menghalang dia? Apa yang menghalang dia daripada zahir ataupun apa yang menghalang fathah tu daripada zahir? Jadi jelas istighal mahal, kerana sibuknya tempat ba ni dengan harakat yang bersesuaian. Berharakat dengan yang bersesuaian. Itu yang dipanggil sebagai munasabah.
Wawawul jamaah ma'a kullin minhuma. So wawul jamaah ni pula pada kedua-dua contoh ni adalah fa'il mabniun. Jadi jangan risau, benda ni kita akan tengok. Kita akan belajar nanti pada waktunya. Kita akan belajar pada waktunya. Fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa imma an yakuna al-fathu. Okey. Itu yang kedua. Ini nanti kita akan tengok pada perbincangan fa'il yang kita akan sentuh tak lama lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin. Okey. So yang keempat ni dia akan yang ketiga, kenapa waktu bila dia jadi fathah muqaddar, untuk mengelakkan berlakunya apa dipanggil mengelakkan berlakunya tawali tatapuk yang apa kita nak panggil bahasa Melayu dia, tawali arba'i mutaharikat, maksudnya dia berterusan lah. Tawali ni dia bukan berterusan, panggil apa ya? Sekejap, saya tengah fikir dia punya ayat yang sesuai. Okey, tak apa, kita baca dulu, nanti kita baru dapat idea. Okey, lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharikatin wa dhalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, dhamiru raf'in mutaharrikun kata il-fa'ili wa nunin niswati nahu katabtu wa katabta wa katabti wa katabna wa katabna. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Ini huruf yang hujung ni, tu, ta, ti, na dengan na ni, ini yang dipanggil sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Okey, dhamir rafa'. Dhamir, dia dhamir lah, kata ganti nama diri. So dia dalam hukum dia dalam tempat rafa'. Sebab nanti kita akan i'rabkan dia sebagai fa'il. Sebab tu dipanggil sebagai rafa', sebab dia berada pada tempat fa'il. Nanti kita akan tengok benda tu, kita akan bincang kemudian. Okey. Mutaharrik pula sebab dia ada baris lah. So yang dia cakap, kenapa fathah ni jadi muqaddar, untuk dia mengelakkan bersusun. Dia bersusun. Jadi kata batu. Jadi tak boleh. Okey. Kata batu. Okey. Kalau jadi disebabkan oleh kenapa tak boleh nak terus bersusun baris tu jadi 4 terus ni tak boleh. Sebab nanti kalau dia bersusun jadi kata batu, okey, contoh kata batu, kalau dia bersusun terus, dia, kalau siapa yang tak belajar bahasa Arab, dia akan nampak seolah-olah perkataan tu merupakan satu perkataan. Sedangkan perkataan ni kata batu terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama kataba dan yang kedua adalah tu. Itu yang dipanggil sebagai dafa' karahati tawali. Tawali ni tawali ni berturutan macam itulah. So ada 4 baris yang berturutan. So karahati ni macam kita nak mengelakkan rasa karahah bukan benci lah. Macam tak molek lah, kita panggil tak molek. Tak moleknya perkataan tersebut 4 baris dia muncul tanpa ada pemisah. Itu dia maksudnya. Payah betul bahasa Melayu nak terang. Okey, fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'ala al-fathin muqaddarin 'ala akhirih man'a min zuhurihi. Okey, apa yang menyebabkan dia terhalang daripada muncul istighal mahal, disebabkan busynya, busynya tempat ni bisukun al-arid, bisukun, sukun yang mendatang. Sukun ni dia terpaksa wujudkan. Asalnya ba, contoh kata betul ni, asal ba tu dia bukan baris sukun, dia baris atas, tetapi terpaksa, sebab tu dipanggil bisukun al-arid, yang mendatang. Kenapa terpaksa? Untuk daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat, untuk kita mengelakkan daripada ketidakmolekkan berturutnya 4 baris. Untuk mengelakkan tidak moleknya 4 baris yang berturutan. Macam tu ayat dia, kurang macam itulah.
Fima huwa kal kalimati al-wahidah. Bila mana kalau kita andai kata perkataan tu dia terus empat baris tu dia terus berturutan, seakan-akan perkataan tu satu perkataan. Watta au nun au na au nun fa'ilun mabniun 'ala dhammi aw al-fathi aw al-kasri aw sukuni fi mahalli raf'in. Okey, jelas ya ini yang daf tawali ni, saya harap jelaslah. Faham Ustaz. Alhamdulillah faham. Faham alhamdulillah. Okey, jadi kita kat situ dah selesai kita punya perbincangan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi dah selesai. Sekarang mari kita tengok pula fi'il yang seterusnya, iaitu fi'il amar pula. Jadi saya rasa sebelum saya selesai sebelum saya pindah ke tajuk seterusnya iaitu fi'il amar, saya rasa tak ada apa-apa isu kat sini berkenaan fi'il madhi. So, fi'il madhi secara asasnya, secara basicnya, secara asasnya fi'il madhi ni dia mabni. Itu kita dah faham. Mabni, apa alamatul bina dia, apa alamatul bina dia adalah fathah. Fathah. Okay, settle. Tapi fathah ni dia boleh jadi datang dalam keadaan zahir dan juga datang dalam keadaan muqaddar. Waktu bila dia datang dalam keadaan zahir, yang pertama dia sahih akhir, okey, huruf hujung adalah sahih dan tidak bersambung, huruf sahih dan tidak bersambung dengan wawul jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik. Okey, dan yang kedua, dia akan fathah atau akan jadi zahir bila mana huruf hujung dia sama ada huruf waw ataupun huruf ya. Okey, itu yang first. Kita dah settle. So, muqaddar pula ada 3 jenis. Yang pertama, muqaddar disebabkan oleh ta'adzur. Fi'il madhi tersebut huruf hujung dia huruf alif, jadi dia akan jadi ta'adzur. Yang kedua, munasabah pula. Munasabah sekiranya fi'il madhi yang sahih akhir pun tetapi dia bersambung huruf hujung dia dengan wawul jama'ah. Pada ketika itu, punca kepada tidak mampunya ataupun punca kepada kita kena takdirkan fathah tu disebabkan harakat munasabah, baris yang bersesuaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu apa disebut kat sini, yang ni dia punya nama dia panjang sikit lah. Okay, so kalau nak ingat kat sini, yang ketiga ni sebab 4 baris yang berturutan. So 4 baris yang berturutan ni tidak boleh berlaku pada fi'il madhi. Tidak boleh berlaku pada fi'il madhi je. Jangan cakap dalam kaedah Arabiah ni tak ada satu perkataan pun yang ada 4 huruf dia 4 berbaris. Tak. Dalam fi'il madhi, okey, tidak molek lah kalau ada satu perkataan tu berbaris 4 baris yang berturutan untuk mengelakkan salah faham. Itu. Okey, saya rasa itu jelas. Dan yang seterusnya kita akan bincangkan pula tentang hukum fi'il amar. Hukum fi'il amar. Hukum fi'il amar pula adalah sebagaimana di fi'il madhi, dia adalah bina. Dia mabni. Apakah alamatul bina dia? Itu kita nak tanya. Hukum dia kita tahu dia bina. Hukum dia bina. Hukum dia mabni. Tapi apakah dia punya alamat dia? Nampak? So benda tu kita kena sentiasa main lah. Okay? Kita kena tahu hukum perkataan tu sama ada di i'rab ataupun mabni. Kalau hukum i'rab ada 4 lah. So mabni tak ada banyak, tak ada pecahan lah hukum dia. Mabni satu je. So sekarang kita tengok apakah alamatul bina li fi'li amri. Alamatul bina dia cakap sini panjang sikit lah. Ma yujzamu bihi mudari'uhu. Maksudnya apa kat sini? So, untuk kita tentukan fi'il amar tu, apakah dia punya alamatul bina, kita kena tengok dia punya fi'il mudhari' dulu. Dalam keadaan jazam, dia dijazamkan dengan apa? Itu kita kena tengok balik lah dalam pelajaran kita yang sebelum ni. Okay?
So sama ada dia dijazamkan dengan sukun ataupun hadaf huruf. So dia ada dua benda kat situ. Tahu kita akan tengok sekarang ni, kita akan tengok ma yujzamu bihi mudhari', apa yang dijazamkan dengan dia fi'il mudhari'nya. Itu dia punya terjemahan. Ataupun kata lainnya yang mudah, kita nak tentukan alamatul bina dia untuk fi'il amar, kita tengok fi'il mudhari' macam mana dia dijazamkan. Apakah alamatul jazam untuk fi'il mudhari'nya? Okey, so mari kita baca dia punya penjelasan kat sini. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhiri wa yujzamu bisukuni. Sekiranya fi'il mudhari'nya yang mana fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan sahih al-akhir, maka secara automatik dia akan dijazamkan dengan sukun. Dan maka fi'il amar dia akan mabni dan tanda bina dia adalah sukun juga. Wa hadha sukunu imma zahirun wa imma muqaddar. Jadi nampak dia jelas Yalah. So yang pertama kita ada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Dan kita dah tahu kalau fi'il mudhari' sahih akhir dia akan dijazamkan dengan sukun. So secara tak langsung fi'il amar dia juga dia mabni ala sukun. Cumanya sukun yang ada pada fi'il amar ni terbahagi kepada dua, sama ada zahir ataupun muqaddar. So mari kita tengok fasukun az-zahir lahu mawdi'an. Sukun yang zahir ataupun sukun yang kita nampak dari segi tulisan, dia ada dua tempat. Ahaduhuma ayyakuna sahih al-akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Yang pertama sahih al-akhir dan tidak bersambung dengan apa-apa sekalipun. Itu yang pertama. Sebagai contoh kat sini kita ada idrib. So daraba yadribu idrib. Daraba yadribu idrib. Kan kalau kita letak jazim kat depan tu lam yadrib. Lam yadrib. Tu ada antara kaedah macam mana kita nak tahu. Okey. Antara kaedah macam mana kita nak tahu apakah fi'il amar bagi sesuatu fi'il tu, kita kena rujuk balik kepada fi'il mudhari' dia macam mana. Okey, sebab fi'il mudhari' ni fi'il amar ni adalah jelmaan kepada fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, yang pertama ialah tampak idrib kan. Yang kedua huruf mudhara'ah yang di depan tu dia akan dibuang. Jadi idrib. Dia ada yang tu kena belajar saraf lah. Macam mana kita nak bina. Kita nak bina daripada fi'il mudhari' kepada amar. So yang pertama kita ada idrib, uktub. Begitu juga yang kedua dan yang pertama lah. Yang pertama ayyakuna sahihul akhir wa lam yattasil bihi syai'un. So tidak bersambung di hujung dengan apa-apa. Yang kedua bersambung hujung dia dengan nun niswah. Nun niswah idribna, uktubna. Uktubna, idribna, nun niswah. Yang menunjukkan kepada antunna. Antunna. Antunna yadribna. So idribna. Ma'al isnad ila nunin niswah. Yang mana dia bersandar kepada nun niswah. Itu berkenaan dengan sukun zahir. Okey, sukun zahir. Sekarang kita tengok muqaddar pula. Muqaddar dia ada satu tempat sahaja. Wa huwa an tattasila bihi nunut tawkidi khafifatan aw thaqilatan. Nahu idriban, uktuban, nahu idribanna, uktubanna. Okey. Nun taukid lah. Nun taukid ni kita tahulah. Maksud dia nun taukid ni menunjukkan, contoh kalau ayat idriban, idriban. Pukullah dia bersungguh sikit. Pukullah dia bersungguh sikit. Yang ni idribanna, pukullah dia bersungguh-sungguh. Nampak? So ba ni sepatutnya dia baris sukun. Sebab apa dia baris sukun? Sebab fi'il mudhari'nya dijazamkan dengan sukun. Tetapi kat sini dia tak dapat nak hadir atau tak dapat nak wujud dalam keadaan yang zahir. Jadi dia terpaksa dimuqaddarkan.
disebabkan dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Okey, itu saya rasa jelas. Ada persoalan? Tak ada? Tak ada, saya teruskan lagi. Okey, wa in kana mudari'uhu mu'tallal akhiri. Mu'tallal akhiri. Fahuwa yujzamu bihadfi harfil 'illah. فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة نحو ud'u waqdi was'a. Okay. So yang pertama tadi keadaan dia adalah dia huruf fi'il mudhari' dia sahih al-akhir. Sekarang fi'il mudhari' dia mu'tal akhir. Mu'tal al-akhir. Mu'tal fi'il yang mu'tal akhir fahuwa yujzamu bihadfi harf al-'illah. So dalam keadaan jazam fi'il mudhari' tersebut dia akan alamatul i'rab dia apa? Alamatul i'rab dia adalah dihazafnya harfu illah. Sebagai contoh sa'a yas'a jadi lam yas'a. Lam yas'a. Jadi secara tak langsung fi'il amar dia juga alamatul bina dia adalah hadfi harfil illah. Hadfu harfi illah. Sebagai contoh ud'u waqdi dengan was'a. Okay. Dan yang terakhir wa in kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsati. So saya harap semua masih ingat lagi af'al khamsah tu apa dia. Okey, af'al khamsah tu apa dia? Saya rasa semua masih ingat lagi af'al khamsah. Jangan terkeliru dengan asma al-khamsah, af'al khamsah. Sekiranya fi'il mudhari' tersebut dari dalam salah satu daripada af'al khamsah fahuwa yujzamu bihadfin nuni. Fal amru minhu yubna ala hadfin nuni nahu uktuba uktubu uktubi. Kesimpulannya, okey, alamatul bina untuk fi'il mudhari' untuk fi'il amar ada tiga. Ada tiga. Ada empat lah, ada empat. So yang first tadi kita pecah pada dua. Ada tiga. Tiga empat sebenarnya, confused. Okay. So yang pertama hukum dia alamatul bina yang pertama adalah fathah. Sukun. Sama ada sukun tersebut adalah zahir ataupun muqaddar. So zahir ada dua tempat. Yang pertama sahih al-akhir dan tidak bersambung dengan apa-apa huruf sekalipun, dan yang kedua bersambung dengan nun niswah. Itu untuk sukun az-zahir. Sukun muqaddar pula ada satu tempat sahaja, yang mana ketika dia bersambung dengan nun taukid, sama ada nun taukid tersebut khafifah ataupun thaqilah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, alamatul bina untuk fi'il amar adalah hadfu harfil illah. Ini berlaku bila mana fi'il mudhari' bagi fi'il amar tersebut adalah mu'tal al-akhir. Dan yang ketiga adalah hadaf nun. Hadaf alamatul bina dia adalah hadaf nun. Hadaf nun sekiranya fi'il mudhari' dia salah satu daripada af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Jadi kita dah selesai tengok hukum untuk dua fi'il, iaitu fi'il mudhari', fi'il madhi dan juga fi'il amar. Di mana fi'il madhi dan juga fi'il amar kedua-duanya adalah hukum dia adalah mabni. Dan alamatul bina untuk fi'il madhi adalah fathah. Dan fathah tu sama ada di zahir ataupun muqaddar. Adapun untuk fi'il amar pula alamatul bina dia ada tiga, sebagaimana yang saya baru sebut sebentar sahaja tadi. Ustaz, tapi ada juga yang diirabkan sebagai mabni ala tapi ada juga yang diirabkan sebagai mabniun ala sukun
Waharrik bil fathati. Saya cakap waharrik litisalihi binuni taukid al-thaqilah. Okay, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Waharrik. Harrik kan? Apa ni? Bil fathati. Litisalihi binuni taukid al-thaqilah. Yang ni saya tak pasti pula dia punya error macam tu. Sebab hari hurika. Hurika. Okay, faham. Tapi bagi saya yang benda ni, sebab ada sebenarnya ada beberapa orang yang tidak setuju dengan teori takdir ni. Dia tidak setuju dengan takdir, jadi dia akan, yang ni dia nak Arab ni, Arab yang ada kawan kita bagi ni, dia lebih nak menulis apa yang zahir di mata. So dia nak tolak terus muqaddar ni. Siapa yang dia ada beberapa perbincangan dalam yang mana dia kalau dia memang tak minat tentang teori muqaddar ni, sebab muqaddar ni bagi dia satu benda yang renyah lah, payah nak faham. Bagi dia perlu nyatakan apa yang dia lihat. Bolehkah kita i'rab begini? Nak kata boleh. Yalah, macam saya cakap lah, boleh lah juga kalau siapa nak tolak muqaddar. Tapi buat masa sekarang, kita pegang dulu dengan muqaddar. So yang ni kita tinggalkan dulu. Nanti bila kita dah belajar lama-lama, so ikutlah terpulang nak apa yang kita rasa selesa. Cuma pada saya berpegang dengan mabni muqaddar lah. Sukun al-muqaddar. Muqaddar ha. Wa hurrika bil fathati. Litisalihi. Ni boleh je sebenarnya. Boleh je, tak masalah. Betul juga dia punya i'rab ni, wa hurrika bil fathati. Cumanya kita pegang dengan apa yang kita belajar sekarang. Itu kalau saya lah. Okay. Kalau saya, kita pegang dulu dengan muqaddar. Okey. Terima kasih pada soalan. Seterusnya kita tengok jenis yang ketiga daripada fa'il, iaitu fa'il mudhari'. Okey. Jenis yang ketiga daripada fa'il mudhari'. Kenapa fa'il mudhari' itu dikemudiankan? Sebab perbincangan fa'il mudhari' itu sangatlah panjang. Sangatlah panjang berbanding dengan fa'il madhi dan juga fa'il amar. Fa'il madhi lah paling senang. Fa'il amar dia agak dah start complicated sikit. Yang paling kompleks adalah fa'il mudhari'. Wal fa'lul mudhari' alamatuhu ayyakuna fi awwalihi harfun zaidun min arba'ati ahrufin yajma'uha qawluka anaitu aw qawluka na'aitu aw qawluka ataina aw qawluka na'ti. So sekarang kita akan masuk perbincangan kita tentang fa'il mudhari'. Jadi syarih memulakan perbincangan ni dengan meletakkan ciri-ciri yang membezakan di antara fa'il mudhari' dengan kedua saudara dia yang lain. Okey, ini yang membezakan antara fa'il mudhari' dengan saudara-saudara dia yang lain. So fa'il mudhari' ayyakuna fi awwalihi. So di hadapan fa'il mudhari' mestilah adanya salah satu daripada huruf tambahan zaid. Yang mana huruf tambahan ni ada 4 lah. Huruf tambahan ni ada 4. Iaitu sebagaimana kita buat satu, kita panggil apa ni? Anaitu. Okey. Anaitu, na'aitu,
ataina, nati. Jadi basically dia punya huruf dia sama lah, cuma kita buat satu susunan seakan-akan dia memberi satu perkataan yang ada makna untuk kita hafal. Itu saja kat sini apa yang dia cuba buat. Tengah apa? Lupa dah. Okey. So, itu. So, sama ada kalau kita jumpa fa'al yang hadapannya adalah salah satu daripada huruf ni, itu, alif, nun, ya ataupun ta, ketahuilah fa'al tersebut adalah fa'al mudhari'. Fal hamzatu lil mutakallimi mudhakkaran aw muannatsan, nahu afhamu. So kat sini dia terangkan apakah signifikan ataupun apakah maksud setiap satu daripada huruf-huruf tambahan ini. Kita mulakan perbincangan kita dengan hamzah. Hamzah itu yang inilah. Hamzah dia. Hamzah ni dia membawa maksud mutakallim. Untuk mutakallim sama ada dia mudzakkar ataupun muannas, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Contohnya afhamu. Afhamu. Itu untuk hamzah. Kita berpindah pula kepada huruf yang kedua, iaitu huruf nun. Yang mana huruf nun ini untuk mutakallim. Sama macam hamzah, tapi yang membezakan dia dengan hamzah, alladhi yu'azzimu nafsahu aw lil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghairuhu. Maksudnya apa? Kalau bahasa Melayu yang ni untuk saya lah, yang ni untuk kami. So kami ni dia ada dua maksud, sama ada kami ramai ataupun kami, macam kita guna bahasa Inggeris pun kita ada cakap we lah, we, tapi membawa maksud macam dalam orang yang guna perkataan we tu dia berada dalam satu kedudukan yang tinggi. Allah SWT selalu guna dalam Al-Quran ada banyak. So kalau kita baca dalam Al-Quran tu, kalau Allah menggunakan kata ganti diri nahnu, tidaklah membawa maksud bahawa banyaknya Tuhan, tidak, kan? Allah memang esa, satu saja. Cumanya maksud dekat situ adalah menunjukkan kekuasaan Allah itu. Nahnu yu'azzim, ta'zim, min babi ta'zim. Ta'zim ni membesarkan diri, min babi ta'zim. Ataupun lil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghairuhu, ni maksudnya ramailah mutakallim dan ada dengan dia orang lain. Nampak bahasa Arab detail je nak cakap. Seterusnya contoh dia adalah nafhamu. Nafhamu. Seterusnya kita ada kat sini adalah al-ya lil ghaib. Al-ya lil ghaib, nahu yaqumu. Al-ya lil ghaib, ya dia menunjukkan kepada ghaib. Ghaib ni apa maksudnya? Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai third person ataupun kata ganti nama diri yang ketiga. So macam saya tengah berborak dengan contoh saya berborak dengan ada orang depan saya, tapi kami berborak tentang orang yang tidak wujud dalam perbualan tersebut. Saya rasa itu jelas ghaib ni. Contohnya yaqumu, ghaib tak ada ta marbutah, maksudnya apa? Maksudnya untuk lelaki. Ghaib lelaki. Seterusnya ada ta lil mukhatab ataupun ghaibah. Contoh kat situ ada yaqumu. Ta pula, sekarang kita huruf yang keempat, ta. Ta ni pula untuk dua perkara, menunjukkan dua perkara, sama ada untuk mukhatab ataupun untuk ghaibah. Nahu anta tafhamu ya Muhammad wajibaka. Ataupun nahu tafhamu Zainabu wajibaha. Engkau faham ke wahai Muhammad kerja rumah kamu? Ataupun kau faham ke wahai Zainab? Adakah Zainab faham kerja rumah dia? Adakah dia, iaitu Zainab, faham kerja rumah dia? Ini yang pertama ni untuk mukhatab, dan yang kedua ni untuk ghaibah. Yang pertama untuk mukhatab, yang kedua untuk ghaibah. Seterusnya, fa in lam takun hadhihi al-huruf zaidatan bal kanat min asl al-fi'li. Sekiranya sekiranya huruf tambahan ini iaitu ana itu ni
dia bukannya huruf tambahan. Dah. Huruf ana itu ni sekiranya huruf tersebut bukan huruf tambahan, bahkan huruf tersebut merupakan asal pada fa'il, sebagai contoh akala, naqala, tafala dengan yana'a, ataupun dia sebenarnya huruf tambahan tapi maksud dia bukan menunjukkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iaitu maksudnya bukanlah untuk sebagai ganti nama diri. Maka sebagai contoh akrama dengan taqaddama, maka ketahuilah bahawa fi'il tersebut adalah fi'il madhi. Okey? Fi'il madhi. Bukannya fi'il mudhari'. Saya rasa tak perlu saya nak ni panjang. Semua jelas apakah itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Seterusnya saya teruskan kepada perbincangan seterusnya, iaitu hukum fi'il tersebut. Wa hukmul fi'li al-mudhari'i annahu mu'rabun. Yang ni dia mu'rabun. Bila dia mu'rabun, maka kita kena tahulah hukum i'rab dia. Ada untuk fi'il ada 3 lah, sama ada dia rafa', nasab ataupun dia jazm. Dia tak ada khafad tak ada. Okay, dia punya hukum dia akan berkisarkan tentang 3 perkara tersebut. Berbanding dengan mabni, so mabni, hukum mabni dia tak ada pecahan lah, dia hukum mabni satulah. So dia bina je, dia kekal. Okey, cuma alamatul i'rab dia yang alamatul bina dia yang berbeza. Okey, seterusnya annahu mu'rabun ma lam tatasib bihi nun tawkid thaqilatan kanat aw khafifatan aw nun niswati. So dia mu'rab selagi mana, nampak? Malam, selagi mana tidak bersambung dengan nun taukid saqilah ataupun khafifah ataupun nun niswah. Dalam dua keadaan ini, sekiranya fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah. So yang pertama, sekiranya bersambung dengan nun taukid, fa in ittasalat bihi nun taukidi buniya ma'aha 'ala al-fathi. Dia akan dimabni, dia akan berubah daripada mu'rab ni jadi mabni. Mabni apa? Alamatul bina dia apa? Fathah. Nahu qawlihi ta'ala la yusjananna. La yusjananna wa la yakuna minas saghirin. La yusjananna. So kat sini nun ni. Okey. Nun ni kalau kita tengok kat sini dia adalah fi'il mudhari'. So hukum asal fi'il mudhari' adalah mu'rab, kecuali sekiranya fi'il mudhari' tersebut yang pertama dia bersambung, huruf hujung dia bersambung dengan nun taukid saqilah ataupun khafifah, dia akan jadi mabni. Alamatul bina kat sini adalah fathah. Fathah. Okey. Wa ini tasalat bihi nun niswati bunya ma'aha 'ala sukuni. Okey. Sekiranya yang ini yang kedua bersambung dengan nun niswah, dan dia juga akan jadi mabni, tapi alamatul bina dia adalah sukun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. So, yang ni untuk hunna. Okey, jelas. Okey, jelas saya rasa. So saya rasa untuk malam ni kita berhenti setakat itu sahaja perbincangan kita. Esok hari insya-Allah kita akan mula kelas kita. Kita akan cuba tengok. Kita akan mula kelas kita seawal pukul 8.30 pagi. Sebab dah bukan bulan puasa. Ke ada esok yang berpuasa? Kalau ada berpuasa, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. So esok kita akan bermula pukul 8.30 pagi insya-Allah. Kita cuba tengok 8.30 pagi. Kalau ada macam tak, tapi saya insya-Allah boleh lakot 8.30 pagi. Jumpa esok insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.